Jadi kita ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan, akan saya ceritakan dan saya open sahaja ketika saya bercakap. Macam ada siapa yang nak bertanya soalan di chat ataupun nak buka mic pun saya tak ada masalah. Just buka aja untuk terus bertanya tak ada masalah. Jadi saya terus pun akan menjawab lah so lebih mudah. Okey, so kita pergi kepada persiapan kita sebagai pendebat. Okey. Hmm, alright. Okay, persiapan pertama sebagai pendebat ni of course tentang fizikal dan juga mental. Okay, sebab pertama kali fizikal, walaupun kita nampak kita akan duduk latihan secara online sahaja, tapi dia still memberikan kesan kepada fizikal. Kesan kepada fizikal ni maksud saya dari segi kita punya stamina lah. Jadi kita kena jaga juga tentang fizikal ni. Dari segi bila berlatih tu, pastikan ada air kosong. Dan juga mental adalah bersedialah untuk berlatih sebab kita akan dikomen apa semua tu dan bersedia untuk berfikir. So fizikal dan mental ni perlu juga untuk bersedialah. Dan yang kedua ialah tentang proses dan juga masa. Proses ni proses yang dilalui dalam dunia perdebatan. Sebab apa saya cakap dunia perdebatan? Sebab dia adalah satu proses yang panjang. Saya bermula debat 2013 di sekolah, mewakili Pulau Pinang seterusnya dan masuk ke universiti sehingga dah sekarang. Dan sekarang pun masih lagi lah belajar untuk bersama-sama bantu adik-adik bawah, adik-adik yang bawah pula dan juga generasi yang bawah lah untuk training. Jadi dia adalah proses yang berterusan. Maksud saya proses yang berterusan ni ada yang memang dia direzekikan untuk menang awal-awal masuk macam dia mudah untuk dapat, dan ada orang dia kena keep on going, belajar ubah sikit-sikit untuk dapatkan sesuatu tu. Tu yang dikatakan proses. Jadi persediaan dia ialah kita kena ready lah untuk proses untuk kita belajar tu tentang debat tu dan juga masa lah. Of course tentang masa. Dan saya percaya saudara Hani pun dah telah memberikan jadual dan kebanyakan kita akan lakukan pada malam hari lah, dan 2 hari sebelum barulah kita akan berjumpa secara bersemuka untuk berlatih bersama lah. InsyaAllah jika tak ada apa-apa halangan. Okay, so far memang latih secara online. Jadi kita memang sedikit pengorbanan masa diperlukan lah untuk kita capai apa yang kita nak bawa tu lah untuk latihan. Alright. Kesediaan yang ketiga ialah membaca dan ambil tahu. Ni yang membezakan pendebat dan juga orang yang bercakap biasa lah. Membaca dan ambil tahu ni memang penting, terutamanya membaca tentang dan ambil tahu tentang hal-hal terkini. Hal-hal terkini ni kena keep on tahulah. Selalu tips yang saya bagi untuk membaca dan ambil tahu ni, kalau kita jenis orang yang selalu tengok sosial media, pastikan follow berita-berita harian ke Cosmo, Astro Awani. At least kita tahu apa berita hari ni, apa isu terkini yang terjadi. So benda tu kita kena tahulah, supaya benda tu yang kita akan ready masuk dalam debat. Sebab pertama sekali bila dalam debat ni, isu-isu dia memang isu semasa, isu-isu terkini. Jadi semua itulah yang perlu untuk kita keep track dengan apa isu terkini lah. Walaupun isu-isu humor, isu-isu yang berbentuk lawak ataupun isu-isu yang berbentuk sinis. Contoh dia macam isu uh, macam orang buat isu tentang Ira Kaza dan sebagainya. Semua tu benda tu pun kita tahu sebab dalam debat pun ada je usul-usul jenis macam tu yang akan dibawalah dengan jenis usul. Okay, next ialah persediaan keempat iaitu bersedia untuk belajar. Bersedia untuk belajar ni bersedia untuk dilatih lah, bersedia untuk dilatih. Dan kita kosongkan mind kita untuk ready untuk dapatkan apa yang kita nak belajar, supaya benda tu kita dapat absorb. Bila kita dapat absorb dan kita dapat praktiskan lah dengan lebih mudah. Okay. Jadi selesai untuk persiapan sebagai pendebat. Jadi saya akan teruskan kepada fasa sebelum debat. Dalam debat ni sebenarnya ada apa? Uh, jadi sebelum saya pergi kepada fasa ni, uh, saya nak ada tak apa-apa pertanyaan, soalan ataupun apa-apa lah yang nak tanya saya? Ada tak? Tak ada. Yang lain ada tak?
Itu diam, rasa tak ada lah kot. Okay. Then next kita akan pergi kepada fasa sebelum debat, iaitu persediaan dan preparation. Okay, sebelum kita debat, kita akan ada fasa prep, preparation. Bila kita dapat usul lah, nanti bila dah di match up dalam pertandingan, kita akan ada masa, iaitu sebanyak 30 minit akan diberikan. Okay, 30 minit ini akan diberikan untuk kita bersedia. Contohnya, kalau ada orang dah bagi usul awal, daripada bagi usul awal, so kita mudah sikit lah sebab kita dah prepare sebelum tu. Tapi kalau tak bagi usul, usul baru bagi, so dalam masa 30 minit tu lah kita kena buat untuk prep apa yang kita nak berdebat dan apa yang kita nak bawa. Jadi dalam preparation tu, saya pecahkan kepada 3 untuk kita ready lah dalam apa persediaan tu. Pertama ialah 10 minit pertama brainstorm case dan juga predict. Maksudnya brainstorm case ni, apa yang kita nak buat, konsep apa hujah, dan predict apa pihak lawan. 10 minit kedua ni lebih kepada individu lah. 10 minit pertama ni kumpulan, secara kumpulan. Yang kedua, lebih kepada individu, settlekan hujah dan fakta. 10 minit terakhir ni balik-balik kepada kumpulan untuk recap dan wrap up apa yang kita dah bincang untuk sama-sama bawa benda yang sama. Okay, so ini dah 30 minit tentang fasa persediaan. Okay, elemen lain dalam debat. Apa selain dalam debat? Ni juga daripada prep tu, dia ada isi laluan dan juga penggulungan. Isi laluan ni semasa berdebat lah. Maksudnya waktu setiap orang kena diberikan 7 minit. Minit pertama tu, selepas minit pertama, 1 minit pertama tu dia boleh diberikan isi laluan, dan 1 minit terakhir tidak boleh isi laluan lah. Dan penggulungan ni adalah 4 minit, 4 minit bagi kerajaan dan pembangkang. Dimulakan dulu oleh pembangkang, dan tak ada isi laluan waktu ni. Penggulungan ni lebih kurang macam rumusan dalam debat. Alright, so itu elemen. Dan seterusnya ialah apa yang kita akan go through hari satu-satu. Dan insyaAllah saya make it benda ni sebagai benda yang mudah. Dia banyak teknikalnya, tapi saya akan mudahkan untuk orang faham dan at least korang dapat lah jenis-jenis usul dan struktur tu yang paling penting lah. Komponen teknik tu dan penggulungan korang akan dapat secara go through benda tu. Okay, baik. Jenis usul perdebatan. Okay, usul perdebatan ni ada beberapa jenis. Pertama adalah penilaian, cadangan dan juga penilaian kepada cadangan. Ada 3 jenis lah. Jadi untuk kita tahu, kita akan tengok secara overall, secara satu-satu, usul penilaian dan juga cadangan. Apa dia usul penilaian, apa dia usul cadangan. Usul penilaian, kita pergi kepada, ini contoh dia lah, Dewan ini percaya UPSR perlu untuk dikembalikan. Bila kita perlu untuk dikembalikan ni, kita nak lihat penilaian dekat mana. So dalam usul ni dia ada frasa yang perlu dipersetujui dan ada frasa yang menjadi titik bangkangan lah, ataupun frasa perdebatan. Frasa perdebatan itulah ialah frasa penilaian, di mana Dewan ini percaya UPSR perlu untuk dikembalikan. Penilaian itu berlaku di perlu ataupun tidak. So jika perlu, kalau sebagai kerajaan, kita akan cakap lah benda tu jika perlu. Sebab apa perlu? Tu pendirian kita. Pendirian itulah yang akan dijadikan main dalam kita punya kepala hujah. Main dia yang akan membentuk hujah-hujah kita di bawah. So itu pendirian. Contohnya, Dewan ini percaya UPSR perlu untuk dikembalikan melihatkan kepada keperluan pelajar semasa. Keperluan pelajar semasa itu adalah pendirian. Dan apa dia punya hujah-hujah dia? Apa keperluan-keperluan itulah hujah 1, hujah 2 dan hujah 3. Macam tu. Dan jika tak perlu, ini kepada pembangkang lah. Dia akan membangkang. Jika tak perlu, apa asas pembangkangan dia? So dia kena letakkan satu asas bangkangan. Dewan ini percaya UPSR tidak perlu dikembalikan melihatkan kepada asas bangkangan kami apa dia. Jadi tentang pendirian dan asas bangkangan ini, dia tidak ada satu formula ataupun satu template. Dia boleh sahaja kita boleh ikut apa yang sesuai. Tapi kena ikutlah tuntutan usul tu, supaya tuntutan usul tu supaya kita dapat untuk menilai perdebatan tu, dapat untuk berdebat. Okey, sudah nampak bawa ada masuk Nur Marsalina. Okey, selamat datang.
Kita baru je go through usul penilaian dulu. Okay, nanti kalau siapa-siapa nak tanya terus je saya, boleh je angkat tangan ataupun buka je ni, kita boleh je terus, tak ada masalah. Itu tentang usul penilaian. Jadi macam mana nak faham benda-benda ni? Lepas habis bengkel, ni taklah bengkel sangat pun, sharing saya lah. Boleh tengok video. Boleh tengok video. Sekarang banyak video debat online untuk tengok macam mana cara orang buat asas bangkangan semua tu melalui video dan kita follow benda tu. Sebab saya percaya apa kalian korang semua dah boleh bercakap. Cumanya kita nak faham template dan juga format-format dalam debat tu untuk memudahkan kita. Yang tu sahaja. Struktur-struktur ni boleh follow dan tambah dengan kemahiran korang, insyaAllah boleh lah. Dan perlunya training secara konsisten. Okay, so tu usul penilaian. So far clear tak usul penilaian? Ada tak apa-apa soalan tak tentang usul penilaian? Tak ada. Yang lain ada? Tanya tentang usul penilaian. Ya, tak ada. Okay. Setelah usul penilaian, kita akan pergi kepada usul yang seterusnya. Usul cadangan. Usul cadangan ni, dia mencadangkan lah. Dewan ini akan memperkenalkan. Keyword dia kita tengok akan memperkenalkan, akan mencadangkan, akan menjadikan. Itu semua memang mencadang lah. Subjek sosial media di sekolah. Jadi, bila dalam usul cadangan ni, dia ada beberapa soalan yang perlu kita jawab. Benda pertama sekali, apa yang perlu kita jawab ialah apa beza cadangan semasa dan pelaksanaan sedia ada. Kena ada kaedah pelaksanaan lah. Jadi kita kata subjek sosial media ni ada ke tak di sekolah. Dan sekarang ni kalau tak ada, apa cadangan kita? Jadi kita kena letakkan mekanisme dalam konsep dan juga kena ada mekanisme lah. Konsep tu macam mana nak buat, saya akan ceritakan sekejap lagi. Jika perlu perkenalkan apa keterdesakan. Bila nak mencadangkan, dia mesti kena ada keterdesakan ataupun analisis keperluan. Supaya orang nampak benda ni memang kena buat. Jika tak perkenalkan, ini untuk membangkang lah. Kalau tak nak memperkenalkan, apa sebab? Apa keterdesakan? Ataupun apakah pelaksanaan sedia ada yang mencukupi sehingga kita tak perlu untuk meletakkan subjek sosial media macam tu. So basicnya macam tu sahaja tentang usul cadangan. Dan next, macam mana kita tahu usul penilaian cadangan ni? Contoh tadi, macam tadi, Dewan ini akan mencadangkan pelaksanaan subjek sosial media di sekolah bagi mengurangkan kes sosial dalam kalangan remaja. Itu usul penilaian cadangan. Kita nak nilai apa dia? Kita nak nilai daripada cadangan tu boleh ke tidak untuk menurunkan kes sosial. Itu penilaian cadangan lah. Okey. Okay, saya dah pertanyaan tadi tentang soal jawab. Saya kira semua clear benda ni. Okay, kita akan go next lah untuk struktur. Tapi saya sebelum kita pergi kepada ni, saya cadang untuk press dululah. Okay? Sebab saya faham bila guna online ni, kadang device panas ke kan, internet apa semua nak stabilkan apa semua dulu. Jadi kita rest kejap 10 minit untuk saya teruskan. Dan boleh juga kalau kau ada soalan nak tanya saya lepas ni, boleh tanya. So bolehlah restkan dulu takut